Racun dalam alat kosmetik yang mana yang nak cantik tapi membawa kepada risiko kanser ataupun kematian, itu kita bimbangkan. Siapa tak nak cantik kan? Semua nak cantik. Tapi sama ada kita bersabar menggunakan sesuatu produk itu ataupun kita nak lihat jalan pintas. Macam hari ini pakai, esok nak cantik. Macam tu. Baik, kita nak berbual berkenaan dengan isu ini bersama dengan Puan Nik Syamsiah Nik Saleh, Seksyen Kosmetik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik, Bahagian Regulatori Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Itulah banyak soalan nak tanya ni. Sama-sama itu kalau ada yang penonton nak tanya ke, boleh di Facebook MHI ataupun anda nak telefon ke. Kalau betul-betul nak tanya, mungkin pernah menjadi mangsa dan sebagainya. Okey, baik. Secara asas mungkin dapat Puan ceritakan bagaimana perkembangan di Malaysia lah. Mungkin laporan-laporan yang diterima ataupun perkembangan yang berlaku dalam Malaysia berkaitan isu ini macam mana? Okey, kami di MPIA ataupun Bahagian Regulatory Farmasi Negara memantau tahap pematuhan kosmetik, produk-produk kosmetik di pasaran secara berkala. Okey, salah satu kaedah yang kami pantau adalah kami ambil produk di pasaran, sampel produk di pasaran dan kami uji untuk melihat kandungan bahan-bahan terlarang. Jadi kalau itulah fenomena kosmetik di pasaran yang mengandungi bahan racun berbahaya ni sebenarnya bukan barulah. Kalau Fitri ke Farihah tengok dekat website MPRA itu sendiri, kami nyatakan senarai-senarai produk yang terlibat, apa hasil ujian kami. Jadi untuk tahun ini saja kita dah kesan 16 produk sebenarnya yang mengandungi bahan-bahan larangan seperti merkuri, hidroquinone, tretinoin. Yang mana produk-produk macam ni selalunya memang digunakan untuk mencerahkan wajah, memutihkan kulit dengan kata mudah kan. Atau juga kalau tahun lepas ada 37 produk yang kita kesan. Jadi memang kita terpaksa secara aktif memantau produk tahap kepatuhan produk-produk ni di pasaran. Puan, okey, kita bercakap berkenaan dengan putih, gebu, mulus dan sebagainya kan. Tapi saya nak tanya jugalah. Bila kata bahan-bahan beracun, sebenarnya bahan-bahan itu digunakan untuk apa sebenarnya sehingga kan boleh macam pakai seminggu dah putih dah. Apa sebenarnya asalnya bahan-bahan tu digunakan untuk apa? Okey, dia sebenarnya perkara ni berlaku sebab kita tahu segelintir pengilang atau pengusaha kosmetik ni dia sebenarnya intention nak pasarkan produk yang berkesan je. Kalau tak berkesan orang tak beli. Tapi mereka tak ada orang kata inisiatif untuk memastikan tahap keselamatan produk terlebih dahulu. Dan kalau kita tengok produk-produk yang kita kesan ni memang dia tak declare pun. Macam dekat label produk tu kan kalau kita beli tak adalah declare hidroquinone ataupun merkuri. Tapi macam Farihah cakap tadi pakai terus putih kan. Okey, salah satu produk salah satu bahan yang dapat memberikan kesan macam tu merkuri lah. Sebab merkuri ni kita tahu kesan dia sangat drastik. So dia boleh bunuh sel yang menyebabkan pigmen kulit tu, sel pigmen kulit, dan itulah menyebabkan kulit kita nampak putih flawless gebu tu dalam masa yang singkat. Tapi ramai orang tak perasan sebab bahan ni dia berbahaya apabila diserap masuk dalam kita punya salur darah, berkumpul lama-lama berkumpul, dia boleh pergi dekat target organ dan menyebabkan kegagalan organ. Sebagai contoh kegagalan otak, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Sebab kita sedih sebab bila tengok ada yang menjual dalam bentuk kapsul ataupun tablet untuk cantik. Tapi ramai yang percaya walaupun kita buat kempen besar-besaran dah memang bahaya tapi mereka bermodalkan lulus KKM saja. Itu yang mungkin mengelirukan pengguna. Macam mana, Puan? Okey, kalau kapsul sebenarnya kita itulah pengguna juga kena arif lah. Takrifan produk kosmetik ni yang digunakan secara luaran saja. Itu yang kita maksudkan sebagai produk kosmetik. Tapi kalau dimakan tu kita ada satu lagi kategori produk yang dikawal di bawah MPRA yang mana memerlukan produk tu didaftarkan terlebih dahulu. Jadi proses untuk kawal kosmetik dengan proses untuk kawal produk suplemen berbeza. Sebab kita makan risiko dia lagi tinggi. Jadi bila produk-produk yang yang kategori suplemen macam contoh ada glutathione yang memang perlu daftar. Jadi produk-produk ni sebenarnya kita dah tengoklah dari segi tahap keselamatan dan kualiti dia. Jadi kalau ada makan ataupun ambil produk yang berdaftar kiranya tak ada masalah sebab MPRA dah tengoklah tahap kualiti dengan keselamatan dia tu. Cuma isu dia sekarang kalau produk tu tak daftar itu risiko dia. Sebab bukan orang ambil untuk cantik je, orang ambil untuk kurus. Betul. Jadi ada juga produk-produk ni yang dicampur pasu dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti sibutramine untuk kurus. Okey, Puan. Saya percaya kalau setiap tahun tu kan semalam kata tahun lepas 37 tahun ni 16 baru setakat ni.
perulangan produk itu, walaupun kalian dah melakukan ujian, kata produk ni beracun. Tapi nanti tahun depan ada lagi produk ni keluar. Bagaimana sebenarnya penguatkuasaan yang dilakukan lah, macam kita dah tahu produk itu beracun, tapi masih lagi dijual berluasa kepada pengguna. Okey, sebenarnya bila kita katakanlah kita uji satu produk dan kita dapati ada merkuri, hydroquinone atau tretinoin dan sebagainya, KPK ataupun Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia akan umumkanlah, akan umumkan secara itulah macam Fariha Fiatri pun pernah tengok kan dekat berita KPK umum ada sekian-sekian produk dikesan mengandungi racun berjadual. Okey, itu salah satu strategi kita lah untuk maklumkan kepada pengguna jangan lagi guna produk-produk sedemikian. Dan di peringkat regulatory pun kami sebenarnya sekat nama-nama produk yang pernah kita test sebagai mengandungi bahan larangan ni, kita tak benarkan lagi untuk dinotifikasikan sebagai produk kosmetik. Jadi nak kata timbul isu produk yang sama dinotifikasikan di pasaran secara sah memang tak timbullah isu tu. Tapi kalau produk tu memang dijual lagi, maksudnya produk tu adalah dijual secara ilegal lah, secara tak sah. Dan sebenarnya kami ada juga pihak enforcement ataupun penguasa farmasi yang pantau produk-produk di pasaran. Mereka akan rampas produk sebegini. Tapi kita juga memerlukan input daripada pengguna juga. Sebab kadang-kadang produk-produk ni mereka purchase online kan. Jadi susah, tak ada physical stores dan sebagainya. Jadi kalau kami terima aduan dan kami akan bertindak di atas aduan tersebut. Underground yang paling bahaya. Apa tu? Underground. Ya, betul tu Fitri. Jualan yang mungkin membawa mudarat. Jadi mungkin kerana testimoni yang begitu meyakinkan ya, ataupun kempen yang begitu agresif menyebabkan ada yang sanggup ataupun terbeli produk berkenaan. Dan kita lihat tadi kepada slide yang kami tunjukkan memang nampak kesan-kesan merkuri yang sangat bahaya. Terutama tadi disebutkan bahawa juga impaknya bukan hanya kepada pemakai tapi juga kalau orang tu mengandung juga impaknya sangat tinggi. Pada bayi, kandungan. Janin dan sebagainya. Itu kalau kandungan seperti ada lagi bahan-bahan lain yang berbahaya lah seperti tretinoin yang kita khawatiri kalau kita pakai tanpa pengawasan doktor, bahan ni boleh membahayakan janin dalam kesihatan. Dia bukan tertumpu kepada merkuri sajalah sebenarnya. Ada lagi kandungan yang kita kesan sebagai contoh hydroquinone, tretinoin dan steroid. Ini memang campuran biasa yang kita tengok dalam produk-produk pemutih. Merkuri ni kesan dia drastik, tapi kalau hydroquinone ni dia ambil masa sikit. Sebenarnya hydroquinone, tretinoin dan steroid ni kita benarkan penggunaan dia sebagai ubat berdaftar. Maksudnya macam hydroquinone contohnya. Kita kawal dari segi penggunaan, maksudnya dia dikawal sebagai racun berjadual dan kena daftar di mana penggunaannya hanya atas nasihat doktor ataupun sekurang-kurangnya farmasis. Jadi sebab kita nak pantau dari segi tempoh penggunaan, betul ke tak dia memerlukan penggunaan, sebab kalau guna tempoh masa yang lama tanpa pengawasan, itu yang jadi masalah dia. Jadi kalau hydroquinone ni okeylah pakai awal-awal kita nampaklah kulit cantik, jadi cantik, tak ada hilang habis jeragat. Tapi pada masa yang lama, dia menyebabkan dia lagi teruk. Kehitaman tu lagi teruk dan sukar dirawat. Kita panggil exogenous ochronosis. Yang mana kalau dah hitam muka, dah tumpuk hitam tu, memang sukar sangat dirawat. Saya perasan bila ada produk sebegitu, dia akan beri satu tempoh masa yang tertentu je untuk cantik. Kemudian selepas tu akan timbul kesan negatif yang lain. Orang nampak pintu sebentar je kemudian akan muncul kesan sebab kulit pun dah hilang daya tahan dan sebagainya. Jadi seagresif mana untuk memburu mereka ni ataupun untuk membuat serbuan ataupun juga seagresif mana untuk mendidik masyarakat supaya membuat laporan supaya cakna tentang apa yang dipakai. Itu saya kata tadi kita buat secara berkala tu, kita ada target lah. Sebenarnya kita pantau media-media sosial juga. Selain itu macam saya cakap tadi, kita juga terima aduan-aduan. Kita akan bertindak atas aduan ni. Kadang-kadang aduan ni bukan daripada pengguna je. Aduan daripada industri kosmetik, sebab industri kosmetik ini segelintir saja yang kita tengok yang orang kata keberatan ataupun memang tak nak comply kan, tapi kebanyakannya memang yang cuba untuk memastikan standard ataupun kualiti produk di pasaran ini untuk memastikan produk-produk ini selamat untuk pengguna. Jadi banyak sebenarnya saluran-saluran yang kita terima untuk terima aduan dan bertindak selain daripada pemantauan berkala kita. Puan, mungkinlah secara kesimpulannya lah, apakah yang perlu yang pengguna ketahui setiap kali mereka dapat tahu mengenai informasi produk terbaru kan, bagaimana nak tahu produk tu sebenarnya mempunyai racun yang berbahaya? Mungkin kan kadang-kadang krim tu
ada ujian yang kita lakukan ke kalau nak tahu produk tu bahaya ke macam mana? Ya, sebenarnya itulah saya kata tadi, tanggungjawab itu sebenarnya terletak pada pengusaha. Kita sebagai pengguna ni sepatutnya mudah je kan kita beli je produk. Tapi sebagai pengguna kita selalu cakaplah sentiasa waspada. Satu macam kita dengar daripada awal tadi, testimoni yang kata agak orang kata keterlaluan lah. Macam cepat, memberikan kesan yang cepat dan sebagainya tu. Selain daripada tu, semak status notifikasi, dan yang paling penting sentiasa orang kata ambil pedulilah. Maksudnya bila kementerian dah keluarkan kata sekian-sekian produk tak boleh guna, hentikanlah penggunaan produk-produk. Sebab saya memang ada kes di mana mereka ni macam ragu-ragu pula dengan apa yang kita keluarkan. Macam saya nak guna juga sebab produk ni berkesan. Tapi kita dah keluarkan keputusan kata produk sedemikian dah ada bahan larangan. Itu di laman sesawang mana kalau ingin tahu informasinya? Okey, laman sesawang kita adalah www.npra.gov.my. npra.gov.my. Jadi pastikan anda menyapu bahan yang disahkan. Yang paling penting kalau Muslim halal lah. Yang kedua selamat dan tidak terjerat dengan pelbagailah mungkin titik-titik pengguna ataupun penjual sebenarnya yang memperdayakan orang. Factory pakai kosmetik apa? Tak pakai apa-apa. Cukup dengan alami saja. Baik, terima kasih Puan Nik Syamsiah, Nik Saleh di atas perkongsian hari ini. Kita harapkanlah jugalah sebenarnya kita sama-sama untuk menangani benda ni kan. Kadang-kadang memanglah yang pengeluarnya nak keuntungan. Tapi sebaliknya pengguna yang akan nanti terima kesan daripada produk yang menggunakan bahan berbahaya ini. Itu dia temu bersama dengan Puan Nik Syamsiah, Nik Saleh, Seksyen Kosmetik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik Bahagian Regulatory Farmasi Negara, KKM. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama.